السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin hadirat, para penonton, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati majlis kita pada pagi ini. Kita meneruskan penutup kitab An-Naba'ul Azim ini, yang mana pengarang membawakan kepada kita untuk kita menelusuri Suratul Baqarah bagi sebagai contoh misal keseragaman Al-Quran, contoh koheren Al-Quran itu dari sudut surah. Maka surah yang dipilih ialah surah Al-Baqarah. Kita teruskan dengan ayat ke-26 sehingga ayat 39. Ayat berapa? 26 to 39. Okay. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. So ini ayat 26 sampai 39. Yang mana ayat ini terkandung padanya secara kasar kita boleh sebutkan ayat ini menceritakan tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayah Al-Quran, keperluan dan kewajipan berpegang dengan petunjuk Al-Quran dan ancaman kepada mereka yang enggan mengikut petunjuk Al-Quran, dan Allah mengingatkan manusia kesan dan akibat jikalau berpaling daripada petunjuk Allah dan mengikut petunjuk syaitan. Ya. Kenapa kita kena ikut Al-Quran? Balik kepada asal tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa tugas yang kita diciptakan untuknya itu tidak mungkin terlaksana melainkan dengan kita mengikut bimbingan Allah. Dan kalau kita berpaling daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka kebinasaan yang menanti. Dan Allah mengingatkan bahawa wahyu ini sudah diberikan Tuhan kepada manusia semenjak manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Semenjak daripada Nabi Adam, manusia tidak pernah lekang daripada bimbingan Tuhan. Ya. Dan sentiasalah sejarah manusia ini dan sejarah manusia dan Nabi berpisah tiada. Manusia dan wahyu berpisah tiada. Akal manusia dengan wahyu tidak pernah berenggang semenjak mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala, diturunkan ke bumi dan sampailah kembali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata musannif rahimahullah, بدأ الكلام في السورة كما علمت بوصف القرآن بما فيه من الهدي إجمالا. Potongan ayat bermula daripada ayat 26 ini bermula dengan mensifatkan Quran sebagai petunjuk secara kasar. Ya. Allah Ta'ala kata, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi anak harap, anak tak perlulah nak terjemahkan sebab anak rasa bagi yang mereka menggunakan buku terjemahan, mungkin dah ada terjemahan. Yang tidak ada buku, masing-masing sudah pun membuka terjemahan sendiri, ya, dan sama-sama mengikuti ayat-ayat ini. Jadi Allah mulakan dengan memberitahu bahawa sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk dan apa yang lebih kecil daripadanya. Orang yang beriman tahu bahawa perumpamaan itu benar daripada Allah. Orang yang kafir akan bertanya-tanya apa yang Tuhan nak, tak faham. Ya. Lalu Allah menjelaskan bahawa dengan petunjuk itu yudhillu bihi kathira. Allah menyesatkan dengannya banyak manusia, wa yahdi bihi kathira, dan banyak manusia yang terbimbing.
Tapi yang sesat itu bukan kerana mengikuti. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yang sesat itu orang yang fasik. Siapa orang fasik? Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka yang memutuskan perjanjian dengan Allah setelah diambil ikatan yang teguh, dan memutuskan apa yang Allah suruh sambung dan melakukan kerosakan di muka bumi. Demikian itulah mereka yang rugi di akhirat. Jadi kita tengok Allah Ta'ala dalam ayat ini bagi tahu kepada kita bahawa orang yang sesat ialah kerana dia tak ikut Al-Quran. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Jadi sesat tidak ada pada mengikut Al-Quran. Ikut Al-Quran, kalau ikut betul seperti yang diturunkan, dipahami seperti yang Allah Ta'ala jelaskan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada sesat. Takkan berlaku sesat. Sesat ni hanya berlaku bila kita tak ikut Quran dengan cara yang betul. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyesatkan. Tidak ada ayat Al-Quran yang padanya terdapat waham-waham yang membawa kepada kesesatan, yang kalau kita tidak takwil dengan akal kita, maka kita akan salah. Tidak ada. Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjelaskan dirinya sendiri. Allah turunkan bersama dengan Al-Quran. Nabi kata utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ah. Aku diberi Quran dan yang seumpama dengannya. Itulah hadis. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata fakana min al-haqq an ya'uda ila wasf tariqati al-Quran fi hadhihi al-hidayah liyaqula innaha hidayatun kamilatun bil bayan al-wafi al-shamil likulli shay'. فانظر كيف مهد لهذا الانتقال تمهيدا يتصل من أول سورة إلى هذا الموضع. Dia kata adalah di antara hak pada bahagi kali ini, tempat ini, pada potongan ayat ini untuk kembali menceritakan sifat cara Al-Quran itu dalam memberikan hidayah. Bagaimana Al-Quran itu memberi, setelah mana Allah Subhanahu wa taala pada potongan ayat yang sebelumnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, menyeru manusia untuk mengikut ajaran Al-Quran dan mendatangkan bukti-bukti kebenaran, keesaannya, kebenaran Rasul dan Al-Quran, dan menjelaskan, mengkhabarkan kepada kita untuk kita bersedia menghadapi hari akhirat. Ya. Maka sampailah pada potongan ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimanakah caranya Al-Quran itu memberikan petunjuknya, supaya dikatakan, supaya semua orang terima dengan realiti bahawa Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk yang sempurna dengan penjelasan yang cukup, yang menyeluruh bagi segala perkara, supaya orang nak terima Al-Quran. Jadi kalau kita dah tadi Allah Ta'ala kata ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kemudian Tuhan suruh kita beriman dan percaya dengan Al-Quran dan ikut petunjuk Al-Quran. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya. Kemudian dijelaskan janji yang baik, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, ya. Dijelaskan pula bahawa orang yang وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dijelaskan balasan bagi orang tidak ikut Quran, ganjaran bagi orang yang ikut Al-Quran. Maka di sini kesinambungan daripada cerita itu ialah menceritakan bahawa Al-Quran ini hidayah yang cukup, yang menyeluruh, yang kamu tidak perlu ragu-ragu. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka di sini kita jelaskan bagaimana Al-Quran itu adalah hidayah yang cukup untuk kita ikut, yang kita tak perlu was-was, tak perlu gusar, tak perlu risau, kita nak kena cari bahan-bahan tambahan luaran. Kita tak perlu kepada Aristotle, tak perlu kepada Plato, tak perlu kepada
Plotinus tak perlu kepada apa-apa ajaran asing daripada Quran. Lihatlah bagaimana ia menyediakan perpindahan ini dengan satu pemindahan, dengan satu persediaan yang bersambung daripada awal surah sehinggalah ke tempat ini. أما المقدمة فقد وصف فيها الفرق الثلاثة وصفا شافيا ضرب للناس أمثالهم وحقق أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. Di awal surah Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang 3 golongan yang kita dah sebut tu, orang yang beriman, orang yang kafir dan orang munafik. Ya. Diceritakan. Ya. وأما المقصود فقد بين فيه أن لله وحده المثل على الذي لا يشارك فيه شيء من الأنداد ثم وضع فيه الفيصل بين النبي والمتنبي بتلك المعجزة العالمية التي لا يستطيع أحد من دون الله أن يأتي بمثلها ثم ذكر مثل النار التي أعدت للكافرين ومثل الجنة التي وعد المتقون. Kemudian diteruskan macam kita dah tengok sebelum ni. Diberitahu kepada kita, so apakah dia mesej yang terkandung dalam Al-Quran yang disebut zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, apakah suruhannya yang kita kena ikut? Iaitulah ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan diberikan perumpamaan. Mathalul ladzi mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, diberikan perumpamaan api, perumpamaan air, ya, bagi sikap orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. فتراه قد تناول في هذه الأمثال ضروبا شتى من الحقائق علوية وسفلية مادية ومعنوية حتى كانت نهاية الحديث أن عرض ما في الجنة من أنواع المتع واللذائذ الشخصية والجنسية تلك المعاني التي قد يستحي المرء من ذكرها وقد يخالها الجاهل نابية عن سنن الخطاب الإلهي العظم غافلا عن أنه الحق الذي لا يستحي من الحق وأنه الرحيم الذي يتنزل برحمته إلى مستوى العقول البشرية فيبين لهم كل ما يحتاجون إليه إلى بيانه مما يحبون أو يكرهون ومما يرجون أو يحذرون. Subhanallah. The flow is very interesting. Quran membawa kita jalan cerita yang begitu menakjubkan. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan kepada kita apakah kelazatan yang menanti, apakah azab yang menanti orang yang mengingkari Al-Quran. Kemudian diceritakan wabashiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Tak cukup begitu ada syurga. Disebut apa itu syurga? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada sungai yang mengalir di bawahnya. Diberikan makanan buah-buahan kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Diberikan nikmat walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Diberikan, disebutkan 3 nikmat yang manusia sangat suka dan gemar dengan tingkatan. Nikmat makan yang sedap-sedap. Yang pertama kita sebut dalam syurga itu ada nikmat, tempatnya cantik. Manusia suka tempat yang cantik. Betul tak? Tempat yang cantik. Kerana tempat, kerana tak sanggup nak pindah, ada manusia sanggup ingkar perintah Tuhan. Hanya kerana kampung halaman. Hanya kerana nak duduk setempat yang dianggap senang, dianggap cantik. Allah Ta'ala beritahu dalam syurga tempat yang paling cantik, tajri min tahtihal anhar. Manusia suka makan-makan yang sedap, terlebih-lebih lagi buah-buahan. Kullama ruziqu minha thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Buah-buahan dalam syurga tak pernah rasa samanya. Tak pernah sama rasanya. Walaupun buah yang sama tapi rasa lain. Ya? Tak sama. Ya? Subhanallah. Nikmat makan. Dan nikmat seksual. Walahum fiha azwajun mutahhar. Isteri-isteri, pasangan yang suci. Wanita yang tidak ada haid. Ya? Persetubuhan yang tidak memerlukan mani janabah dan sebagainya. Subhanallah. Ya? Ini nikmat dalam syurga.
wahum fiha khalidun, hidup kekal abadi. Ini nikmat yang paling diingin-inginkan manusia, tidak mati. Bila Tuhan sebut tentang perkara-perkara ni semua, yang mana mungkin ada orang anggap benda ni agak janggal. Apa Tuhan cakap pasal hubungan seksual dalam syurga, makan, minum, apa tujuan? Tuhan cerita tentang perumpamaan tadi, orang yang kena sambak dengan kilat, apa semua, yang agak kasar. Maka Allah bagi tahu, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu, tak segan dengan benda hak, benda yang benar. Tuhan tidak malu, tidak segan dengan bercakap kebenaran. Ianya benar, maka Tuhan cakap, Tuhan bagi tahu. Dan ianya rahmat Tuhan. Tuhan cerita kepada kita nikmat-nikmat dalam syurga, hak kita boleh faham. Walaupun dalam syurga itu nikmat yang lebih hebat yang kita mungkin tak boleh faham kerana tidak ada bandingan di dunia. Tapi Tuhan sebut nikmat dalam syurga kepada kita, nikmat yang kita boleh faham. Tuhan bagi perumpamaan api dan air, petir dan hujan. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Perumpamaan yang boleh faham. Benda yang maknawi Tuhan dekatkan kepada kita dengan perumpamaan yang hissi, supaya kita faham, kita menggunakan akal, kita membuat analogi, kita membuat kiasan. You see? Menjelaskan bahawa Allah Ta'ala kerana rahmatnya, belah kasihannya kepada manusia, dia tidak ada apa pun yang dia sembunyikan. Semua yang mereka perlukan sebagai bimbingan dia habaq. وهكذا انساق الحديث من ذكر هذه النماذج المتفاوتة إلى استنباط القاعدة الكلية منها ببيان أن هذه هي طريقة القرآن في هدايته. Untuk memberitahu daripada contoh-contoh ini, inilah cara Al-Quran memberikan bimbingan. Intabihu jahidan. Ini ada kaitan dengan hak kita bincang semalam dalam kelas Syarh Sunnah. Semalam kita bincang bagaimana petunjuk Al-Quran itu terkandung di dalamnya kiasan-kiasan akal, dalil-dalil pengujahan akal. So inilah dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita. Kita mengaji daripada kelas hari Selasa, bersambung tajuk tu hari Rabu, bersambung tajuk tu hari Khamis. Kan? Supaya munasabah juga kita belajar. Ini kita belajar koherennya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu kalamullah, tersusun, saling berkaitan, tidak ada percanggahan. Demikian juga ilmu yang kita belajar ni, ilmu agama Allah, tidak ada percanggahan. Walaupun tajuk lain-lain, hari Selasa tasawuf, hari Rabu akidah, hari Khamis tafsir Al-Quran, ulum Al-Quran, tapi isinya tidak bercanggah, saling kuat menguatkan, mengukuhkan. Ya. Jadi daripada contoh-contoh ini datanglah satu kaedah kulliyah, satu kaedah umum, universal, nak bagi tahu bahawa inilah dia jalan, caranya Al-Quran memberikan hidayah. فهو يضرب الأمثال كلها ويبين الحقائق حلوها ومرها واضعا كل شيء في موضعه مسميا له باسمه لا يبالي أن يتناول في بيانه جلائل الأمور أو محقراتها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Al-Quran menggunakan logika akal yang jelas, yang sarih, yang tidak ada pertikaian, yang bersifat demonstratif, yang bersifat burhani. Itu yang pertama. Di antara jalan Al-Quran menjelaskan hakikat, yang pahit, yang manisnya, yang pahitnya, yang buruk dikata buruk, yang baik dikata baik. Tidak ada berselindung-selindung. Ya?
Kalau kena azab, Tuhan nampak azab tu macam mana pedihnya, macam mana hebatnya, dahsyatnya azab. Kalau ada nikmat, sedapnya nikmat itu Tuhan bagi tahu. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Ya? Meletakkan setiap perkara pada tempatnya. Menamakan setiap benda dengan namanya. Tuhan tidak ada guna menamakan benda yang bukan dengan namanya. Ini dilarang dalam agama. Kita menamakan sesuatu benda dengan nama yang tidak menggambarkan sifatnya. Ini bukan cara Al-Quran. Ya? Sebab itu bila orang tanya dalam Quran ada majaz ke tidak ada majaz, tanya dia dulu, majaz ni mustalah yang digunakan oleh mutaqaddimin dan mutaakhirin dengan makna yang berbeza. Macam juga perkataan takwil, perkataan tafsir. Ya. You nak masukkan majaz yang macam mana? Kalau you nak kata majaz ni ialah keharusan dalam bahasa Arab. Nah, orang Arab ada keluasan dalam penggunaan kalimah, tetapi mereka mempunyai uslub-uslub yang membolehkan kita faham makna kalimah itu dengan uslub yang berbeza. Kita kata, ya betul. Ini min majazil lughah. Keharusan bahasa. Tetapi setiap kalimah itu diletakkan dengan uslubnya. Kena pada uslubnya yang akan mentahqiqkan maknanya. Ya? Adapun majaz mata-mata you nak kalih makna perkataan kerana tak sesuai dengan you punya selera, dengan you punya akal, dengan you punya syubhat, ini tidak ada dalam Quran. Al-Quran bukan kitab bohong. Ya. Majaz yang begitu bohong. Ya. Di antara kegunaan majaz dalam percakapan manusia, si orang Arab ialah memuji orang yang dia nak puji dengan puji-pujian yang mungkin tak betul, yang berlebih-lebihan. Dalam Quran tidak ada bentuk-bentuk yang macam ini. Ya? Tidak ada. Allah Ta'ala mencela para penyair, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tuhan mencela ahli syair yang banyak menggunakan cara bahasa yang macam ni, yang bercakap benda-benda yang mereka tidak buat, memuji diri sendiri dengan benda yang tidak ada, memuji orang yang mereka nak bodek dengan benda yang orang tu tak ada. So dalam Quran tidak ada perkataan-perkataan yang macam ni, yang hina, yang jelek macam ini, walaupun dianggap dari segi bahasa manusia sedap atau bahasa dia tinggi, sastra. Tidak ada dalam Quran begitu. Atau perkataan yang samar-samar, yang menyembunyikan hakikat, sehingga tidak jelas, sehingga tidak faham apa makna sebenarnya, macam dakwaan batiniyah. Sama ada batiniyah Syiah, Ismailiyah atau batiniyah Sufiyah, yang menjadikan Al-Quran ni seolah-olah ianya satu kitab teka-teki yang siapa pun tak tahu. Lalu mereka membuka pintu hermeneutik yang luas, tidak ada sempatan. Ini salah. Ya? Ini salah. Ini bukan cara Al-Quran. Kalau Al-Quran itu begitu, dia tidak jadi hidayah lagi. Ya? Al-Quran tidak menjadi hidayah lagi. Al-Quran menjadi kitab penyesatan. Sebab itu golongan yang menyimpang dalam Al-Quran ni ada 3 golongan. Ahlut tahrif, ahlut takhil dengan ahlut tajhil. Ahlut tahrif, mereka yang mengubah makna Al-Quran kerana tidak sesuai dengan teori-teori yang mereka bangunkan. Dan ini majoritinya datang daripada golongan ahli kalam, yang mereka ini ada niat yang baik tapi silap cara. Dan itulah ciri-ciri orang ahli bid'ah. Kam min muridin lil khair lam yusibhu. Banyak orang nak benda baik tapi tak kena cara. Lalu ini tolak. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Walaupun niatnya baik. Mereka membangunkan teori-teori tentang ketuhanan, tentang benda-benda ghaib. Lalu bila mereka dapati ayat Al-Quran bercanggah dengan teori yang telah mereka simpulkan, mereka ubah makna.
dengan mereka namakan sebagai takwil. Yang mana istilah takwil istilah yang sahih di sisi ulama salaf ada dalam Quran, tapi takwil yang mereka pakai ni istilah yang khas untuk mereka, yang bukan yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ahlu at-takhil. Ini lebih dahsyat lagi. Mereka yang mengatakan bahawa dalam Quran ini terdapat takhilat, pengkhayalan, bukan hakikat. Ya, mereka yang mendakwa kononnya di sana ada two different truth. Dua kebenaran yang berbeza. Kebenaran untuk orang awam, kebenaran untuk orang yang khusus ahli akal, dia kata. Ini pegangan dipegang oleh ahli falasifah al-Masyain, peripatetic philosophers seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd dan pengikut-pengikut mereka. Dia berkata Al-Quran mengkhayalkan kepada kita yang kononnya dia Allah Ta'ala itu bercakap, Allah Ta'ala itu melihat, Allah Ta'ala itu mendengar, Allah Ta'ala di atas arash. Tapi dia berkata ni hanya khayalan. Tidak betul untuk orang awam. Adapun untuk ahli akal, ahli falsafah macam kami, dia berkata kami fikir dan kami buat kesimpulan kami. Teori-teori kami inilah yang betul. Lalu kami takwilkan. Kami ubah makna ayat Quran supaya selari dengan teori kami. Tapi untuk kami, untuk orang awam, kami biar mereka dengan kefahaman awam. Oh, dia ada dua pula. Two truth, dua kebenaran yang berbeza daripada itu. Ini juga mengarut. Jadi Quran bukan kitab hidayah. Quran kitab menyesatkan. Quran kitab menipu. Na'udzubillah min zalik. Ini yang mereka, inilah hakikat perkataan mereka. Walaupun mungkin mereka tak maksudkan begitu. Dan yang lebih dahsyat daripada dua golongan ini ialah ahlu tajhil. Dia kata dalam Quran ada ayat-ayat yang diturunkan itu yang kita tak boleh faham maknanya. Dia ada makna, tapi Tuhan tak dedahkan makna itu. Jadi disebabkan itu kita tidak boleh ambil apa faedah pun. Mereka namakan mazhab mereka mazhab tafwid. Kata kita serahkan makna pengetahuan berkenaan ayat ini kepada Allah. Sedangkan sentence dalam Quran ini cukup satu huruf kita tak faham makna dia, kita takkan faham apa makna dia. Ya. Mustahil kita boleh ambil petunjuk dan hidayah kalau kita tidak faham satu makna perkataan dalam buku undang-undang. Okay. Awak sebagai seorang lawyer, seorang peguam, kalau ada perkataan dalam buku undang-undang itu yang awak tak faham perkataan itu, kerana dia tulis dalam bahasa lain, undang-undang tu dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis, adakah you boleh berdebat dan berhujah dengan sentence kuasa itu? Tak boleh. Kita beli mesin basuh. Ya? Kita ada buku guidance book. Tapi ada satu kalimah tu kita tak faham apa makna dia. Dia kata jangan buat gini. Kita tak faham perkataan yang dia larang jangan buat tu. Ada perkataan kita tak faham. Dia kata jangan buat begini. Betul dia tulis perkataan tu kita tak faham. Agak-agak kita boleh ambil faedah daripada arahan tu. Satu perkataan. Anda ingat tu Syekh Yunus syarah kitab Bahrul Madhi Syekh Idris Marbawi. Kitab tu kitab Jawi tapi telah dirumikan. Tapi orang yang merumikan kitab tu, mereka sendiri tak boleh nak faham satu perkataan. Ya. Dia kata tidaklah siasah Sayyidina Ali bin Abi Talib itu barafa ya wa alifta dengan siasah Umar bin Al-Khattab. Kami tak pernah dengar perkataan tu. Dan yang mentransliterasikan daripada Jawi ke Rumi juga, mereka pun tak boleh nak transliterasikan. Jadi mereka kekalkan dalam ejaan Jawi.
Kami pencari apa dia perkataan ni, ya Allah ya Rabbi, nak sebut pun tak boleh. Barafewata, Braf Yawat. Kan nak sebut macam mana pun tak tahu. Nak sebut macam mana pun tak tahu cari. Ya Allah ya Rabbi, carilah kami ni. Dah kali kita kata kena cari kuliah Ustaz Samsuri. Pasal dia mengajak kita ni. Cari. Akhirnya jumpa hak yang bab yang dikehendaki tu hak dia syarah. Tak dengar dia baca perkataan tu je. Dengarlah Ustaz Samsuri baca. Tidaklah siasah Ali bin Abi Thalib itu berpewat dengan siasah Umar bin Khattab. Dengar perkataan berpewat tu kita pun cari dalam kamu, jumpa dalam kamu besar Indonesia, KBBI. Kamu besar bahasa Indonesia. Rupanya berpewat tu berbeza. Tidaklah berbeza pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan pemerintahan sistem yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib dengan sistem Umar bin Khattab. Tidak berpewat. Tak faham satu perkataan, tidak berpewat. Ya? Tak boleh. Nak baca kitab pun tak boleh. Itu bahasa kita. Ya? Tiba-tiba mai satu golongan dia kata dalam Quran ni ada perkataan yang kita jangan duk ambil faham lah. Tak payah duk faham. Baca sudah, langkau. Mai ayat 5 khalaq ya qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Berkata Tuhan, wahai iblis, apa yang menghalang kamu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tak ada makna. Adakah kamu menjadi orang yang sombong, takabur, atau kamu orang yang sudah meninggi diri? Atau kamu memang orang yang tinggi, orang yang hebat? Jadi kita letak di situ. Ya. Pasal dalam manhaj tafwid, bila kita datang pada ayat-ayat sifat Tuhan ini, kita tak tahu apa dia. Nak kata sifat pun tak boleh. Pasal dia berkata di antara piawaian tafwid ialah kita tak boleh i'tiqad benda tu sifat, kerana mungkin dia berkata benda tu bukan sifat, mungkin dia sifat ma'ani kah, mungkin dia sifat fi'liyah. Yang mana kalau sifat fi'liyah di sisi Asy'ariyah dia adalah makhluk. Dia adalah sesuatu yang munfasil daripada Tuhan. Jadi kalimah yadayya yang kalau kita di sisi orang ahli sunnah wal jamaah kita fahamlah dengan dua tanganku. So dia kata kalimah yadayya ni, ya dal ya ni, kita tak tahu apa dia. Jadi kita terjemah dengan ku. Kena buat garis kosong ataupun kena buat tanda pagar hashtag ataupun kena buat simbol-simbol yang pelik-pelik kat situ. Bayangkan kalau kita bagi golongan tafwid ni buat terjemahan Quran, la ilaha illallah. Kita ingatkan, loh ni apa ni, silat cetak kan ni? Kita akan jumpa banyak perkataan yang diletakkan simbol-simbol pelik menunjukkan tidak dipahami maknanya. Allahu Akbar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Atas singgah sana. Apa dia tu? Tak faham. Sebab nak terjemah Rahman pun tak boleh. Sebab Rahman ada sifat rahmah. Kan? Kalau ikut kaedah mereka lah, walaupun mereka memanglah tak konsisten. Mereka ikut suka nafsu mereka je. Mana hak mereka rasa nak mereka nak takwil, mereka takwil. Hak mereka nak tafwid, mereka tafwid, ikut suka nafsu mereka. Sebab itulah dia hak paling teruk kali. Tafwid ni hak paling teruk kali. Kan? Kita tak boleh bayang macam mana kita nak faham Al-Quran. Nak faham petunjuk Al-Quran dengan ada satu kalimah kita tak faham, kita dah payah dah. Kita tak boleh dapat makna ijmali. Makna kasar pun kita takkan dapat. Dengan cara tafwid ni. Subhanallah. Jadi inilah kebobrokan. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata,
Tafwid ni mazhab yang paling syarruha, yang paling buruk sekali. Paling teruk sekali. Pada zatnya lah. Ada pun orang yang ulama-ulama yang itu depa niat depa baik. Depa diberi pahala atas ijtihad mereka yang salah. Satu pahala. Kesalahan diampunkan. Tapi kita nak cerita pasal kesalahan tu sendiri pada zatnya adalah tak elok. Jelek. Ya. Itu kita kena faham. Subhanallah. Tuhan menamakan sesuatu dengan namanya. Kita dilarang, dicela menamakan sesuatu dengan bukan namanya. Kerana nama membayangkan atau memberikan sifat kepada penama. Lepas tu orang Arab dia berkata nama bagi singa Asad ada 100 nama. Pasal apa dia ada banyak nama? Kerana orang Arab istimbat daripada Asad itu berdasarkan istiqra' pemerhatian mereka, kajian mereka, singa ni ada banyak sifat-sifat. Maka setiap sifat itu mereka buh nama. Ini adalah tradisi sistem orang Arab. Bahawa satu benda yang sama diletakkan banyak nama berdasarkan kepelbagaian sifat yang ada padanya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Tuhan disebabkan dia yang paling mulia, paling agung, paling hebat, maka dialah yang paling hebat nama-namanya. Ya, walillahil mathalul a'la. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengelirukan kita dalam Al-Quran. Ya? Tidak pernah mengelirukan. Ya? Dan untuk memahami Al-Quran tidak perlu kepada benda yang di luar daripada Al-Quran. Satu Quran ditafsirkan dengan Quran sendiri atau dengan sunnah atau dengan athar daripada sahabat, tabi'in, tabi'-tabi'in atau dengan bahasa Arab. Bahasa Arab asal yang dituturkan ketika zaman penurunan wahyu. Dan ia benda yang tidak susah. Benda yang tidak sukar untuk dilakukan. Ya. Sebab itu penafsiran Al-Quran telah selesai. Kita tidak berhajat kepada tafsiran baru. Yang tak berhenti, yang tak sudah-sudah itu ialah pengajaran dan ibrah. Panduan dan bimbingan. Istimbat, isyarat Al-Quran, i'tibar Al-Quran, adapun makna nas Al-Quran semua telah jelas. Alhamdulillah. Ya. Tidak hairan sama ada penjelasan itu meliputi perkara-perkara yang besar atau yang remeh. Perkara-perkara yang manusia anggap hebat, yang besar ataupun yang remeh. Apa sahaja yang mereka perlukan diperjelaskan dalam Al-Quran. Ya. Benda apa pun yang kita mungkin anggap remeh. Ya. Subhanallah. Ya. Semuanya Tuhan sentuh. Hukum hakam yang kita anggap remeh, hukum hakam makanan, pakaian, minuman kita, hubungan seksual kita diperjelaskan dalam Quran. Hubungan suami isteri, hubungan ibu ayah, apa dalam rumah kita, apa yang kita kena buat, apa yang boleh buat, tak boleh buat, tak masuk rumah nak buat macam mana, bila pergi rumah orang, bertamu macam mana. Semua dijelaskan, tidak ada yang tertinggal. Itu adalah jalan penjelasan Al-Quran Al-Karim. Sebab tu Allah kata, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan فما فوقها حقا إن شأن هذا الكتاب في تفصيل الحق والباطل والضار والنافع شأن كتاب الأعمال في تفصيل الحسنات والسيئات كلاهما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Tidak ada beza. Al-Quran, cara Allah Ta'ala bertutur dalam Quran yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, tidak ada beza dengan caranya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat menulis dan mencatat amalan kita. Baik dan buruk, semuanya dicatatkan.
Sampai kita mengeluh, amboi letihnya. Pun ditulis habis, malaikat tulis. Kan? Kita tercucuk jarum, kita ouch. Malaikat tulis, dia sebut ouch. Kan? Tak ada apa yang tak tulis, detail. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ni kita nak baca mana lagi? Berkata, apakah kita ini? Dari sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, semua dia tulis. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Mereka dapati apa yang mereka buat sepanjang hidup mereka di dunia, hadir depan mata. Macam benda tu ada, clear depan mata. Mereka, walaupun ia catatan, tapi seolah-olah ia macam benda yang hadir, nampak. Okay? Subhanallah. Subhanallah. Okay. Orang hak kita berhutang, kedai pun tak tulis detail dalam buku 3x5 mereka. Macam hak malaikat tulis. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya? Tulis semua. Kerana apa Tuhan kata? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Kerana Tuhan tidak menzalimi sesiapa pun. Itu pada jaza, pada hukuman, pada balasan amalan. Demikian juga pada petunjuk. Kalau ada benda yang Tuhan tinggal, yang sepatutnya dijelaskan, tapi tak dijelaskan, itu adalah zalim. Itu adalah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Tuhan tidak memberi petunjuk, Tuhan tidak membimbing. Jadi bagaimana boleh didakwa dalam Al-Quran tidak ada perbincangan tentang usuluddin? Ditanya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, boleh tak kita berbicara tentang usuluddin yang tidak ada perbahasan tentangnya dalam Quran dan Sunnah? Ibn Taimiyah kata soalan ni falasi. Dibina di atas gambaran yang salah. Kerana hakikatnya yang dia nak maksudkan dengan usuluddin ialah usuluddin yang bid'ah, yang direka-reka, teori-teori yang dibuat oleh ahli falsafah dan ahli kalam yang dicela, yang tidak ada asasnya daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menamakannya secara zuran wa buhtana sebagai agama dan usul agama. Adapun usul agama yang memang usul agama, mustahil tidak dibincangkan dalam Quran. Mustahil tak dijelaskan oleh Nabi SAW. Sesiapa yang berhimpun pada 3 perkara, paling mengetahui kebenaran, paling mampu menjelaskan, paling berkehendak untuk membimbing dan memberikan petunjuk dan bimbingan, maka tak mungkin dia meninggalkan sesuatu. Kelemahan al-bayan, kelemahan petunjuk yang sampai kepada kita balik kepada kelemahan salah satu 3 perkara. Sama ada orang yang nak membimbing itu, dia tidak ada ilmu yang sempurna. Dia sendiri tak cukup ilmu. Maka bimbingannya akan menjadi tempang. Atau dia orang yang pandai, orang yang bijak, cerdik, cukup ilmu, tapi dia tidak ada kemahiran berkomunikasi, dia tidak ada kemahiran untuk menyampaikan. Maka akan berlaku silap faham. Akan berlaku silap faham. Jadi orang tak boleh faham apa yang dia nak habaq. Jadilah dia macam ayam dengan itik. Ayam bunyi lain, itik bunyi lain. Dia nak pergi berdakwah. Dia seorang yang berilmu. Dia seorang syekh. Seorang yang sangat dihormati. Ulama hebat. Memang berkemahiran dalam ilmu agama. Dia main Malaysia, dia nak dakwah. Dia tak ada cakap bahasa Melayu. Dia tak ada kemampuan. Dan tidak ada orang nak translate pada dia. Dia boleh nak dakwah? Tak boleh. Kalau dia ada 2 benda ini, tinggal satu perkara lagi. Kalau dia tak ada, dia takkan sampaikan. Dia orang yang berilmu. Dia orang yang ada kemampuan untuk berdakwah.
Tapi dia main Malaysia, dia nak enjoy, dia nak melancong saja, dia nak main berehat. Dia bukan nak pergi mengajak. Maka dia tidak akan mengajak. Ya? Kan? Seorang ustaz, dia balik kampung dia. Dia ada ilmu. Dia boleh mengajak. Tapi dia balik kampung sebab dia nak berehat di kampung dia. Jumpa family dia, duduk rumah ayah dia. Dia takkan mengajak. Dia takkan main bagi kuliah, takkan main bagi ceramah. Kerana dia tidak ada kehendak yang jitu untuk menyampaikan. See? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak ada kekurangan pada mana-mana tiga unsur ini. Pada ilmu, pada kemampuan untuk menjelaskan, kefasihan, dan pada kehendak untuk memberikan bimbingan. Disebabkan Allah itu yang paling mengetahui kebenaran. Wa aqdaruhum ala bayanil haq, dan yang paling mampu, paling berkuasa, paling kompeten untuk menyampaikan. Wa ansahuhum, dan dia yang paling berkehendak kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Ya. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah nak memberi taubat kepada kamu dan memberi bimbingan kepada kamu. Allah nak. Dan dia mampu, dia berkuasa, dan dia paling mengetahui. So tak mungkin ada pada penjelasan Tuhan dalam Al-Quran kepincangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'lamuna bil haqq wa aqdaruna bil bayan wa ansahuna. Baginda adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dalam kalangan kita. Orang yang paling mampu memberikan penjelasan. Baginda orang yang paling fasih, paling petah dalam perbicaraan. Ya? Nabi kata, utitu jawami'al kalim. Aku diberikan himpunan kata yang singkat tetapi makna yang menyeluruh. Perkataan yang paling petah. Orang Arab macam kita sebut Quran, ciri-ciri Al-Quran apa dia? Al-Ijaz. Al-Ijaz. Kenapa Al-Ijaz? Sebab Al-Quran itu fasih. Dan fasih dalam bicara di sisi orang Arab ialah semakin ringkas dan padat perkataan, maka semakin fasihlah perbicaraan. Lepas kita kata Al-Quran semuanya disifatkan dengan Al-Ijaz. Dan pada ijaz itulah ada i'jaz. Kan? Pada ijaz itulah adanya i'jaz. Kan? Jadi kalau dah pada ijaz itu adanya i'jaz. Nabi SAW diberikan ijaz juga. Diberikan kefasihan, kepetahan untuk bercakap dengan ayat yang paling ringkas tetapi paling padat, paling dipahami. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bab fiqh apa yang tak kena dengan hadis ni? Ya. Hukum apa yang ulama tak guna hadis sebagai dalil? Nabi kata la darara wa la dirar. Apa hukum syarak yang tak terbina daripada hadis la darara wa la dirar? Daripada kita masuk dalam tandas sampai kita masuk dalam liang lahat. Semua dibincangkan. Semuanya ada kaitan dengan hadis la darara wa la dirar. Hadis yang begitu pendek. Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal apa yang meragukan kamu, buat apa yang kamu tak ragu. Bab apa yang hadis ni tak terpakai? Ibadat kita, akidah kita, muamalat kita, hukum hakam, jinayat, munakahat, qada, semua terpakai. Kaedah.
Subhanallah. Subhanallah. Penjelasan Nabi jelas. Ya, kalau dah begitu faedahnya, petunjuk Al-Quran, maka tidak ada kezaliman. Ya? Tidak ada benda yang ketinggalan. Dan inilah rasional. Dan tolong dengar balik apa yang kita bincangkan dalam podcast. Kenapa rasionalnya kita berpegang dengan manhaj salaf dalam akidah? Apakah rasionalnya salaf itu berhujah dengan Quran dan Sunnah dalam isu-isu akidah? Dibina di atas muqaddimat aqliyah, wadihah, sarihah, haqqun, mubin. Ini adalah benda yang nyata. Inilah ciri-ciri Al-Quran. وكما أن وصف القرآن بالهدى إجمالا قد جر هناك إلى ذكر انقسام الناس في قبول هدايته وإلى النعي على من أعرض عنه، كذلك وصف طريقته في الهداية قد جرها هنا إلى مثل هذا التقسيم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وإلى النعي على الضالين بذكر مساوئهم وتفصيل نقائصهم وما يضل به إلا الفاسقين. Sebagaimana bila Allah Ta'ala sebut di awal surah Al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Bila Tuhan bagi kita Quran itulah dia Alkitab yang tiada keraguan padanya sama sekali. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka membawa kepada diceritakan sikap manusia terhadap hidayah itu. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Membawa kepada cerita tentang 3 golongan yang mempunyai sikap berbeza terhadap Al-Quran. Demikian juga di sini bila Tuhan ceritakan cara Al-Quran memberikan bimbingan dan hidayah, membawa kepada cerita apakah pula sikap orang terhadap bimbingan Quran ini. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Membawa kepada cerita Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udha fama fawqaha. Maka diceritakan sikap orang terhadap perumpama ini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Ya? Sama. Bawa pada cerita yang sama. Kan? Membawa kepada cerita kesedihan yang menyayat hati, yang menanti golongan yang ingkar kepada Quran, yang tidak menerima hidayah Quran, yang menolak petunjuk Quran. Wa kama anna bayana awsafihim hunaka qad jallahum amama as-sami' fi suratin tuharriku da'iyatahu li sama'i nida'ihim bin nushi wat ta'lim. Kadzalika bayanu awsafihim huna qad istafazza an-nufus ila sama'i mukhatabatin bit-ta'jil wal inkar. Bagaimana bila dijelaskan cerita tentang mereka itu tadi di depan surah, membawa kepada kita nak mendengar apakah seruan yang dibawa oleh Quran, maka datanglah seruan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama juga di sini setelah diceritakan sikap orang yang menghadapi hidayah Quran ni, ada yang terima tak terima, membawa kepada ta'ajub, kagum dan rasa pelik. Bagaimana mereka tak boleh beriman? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un.
Membawa kepada ini yang pertama daripada petikan ayat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang biiznillah ta'ala. Nampak tak? Betapa synchronize, betapa koherennya cerita Al-Quran. Betapa jalan cerita surah Al-Baqarah ni tidak ada keputusan, tidak ada lompong. Dia sentiasa kitaban mathani mutasyabiha. Kitab yang berulang-ulang, Tuhan kata, yang saling kuat menguatkan. Itulah dia Quran. Itulah dia Quran. Ceritanya berulang. Temanya berulang. Mesejnya kitaban mathani mutasyabiha. Yang menyebabkan taqsya'irru minhu juludul ladzi. Bergetar kulit. Ya Allah. Subhanallah. Memang kita cerita Quran ni memang hebat. Memang hebat. Nak menimbulkan rasa kagum. Dah hebatnya Tuhan. Macam mana kita nak rasa hebatnya Tuhan? Kalau kita rasa hebatnya kalam Tuhan. Kalau kita tak rasa hebatnya Quran, macam mana kita nak rasa hebatnya Tuhan? Orang yang tak rasa kagum, tak rasa hebatnya Al-Quran, dia tak mungkin tengok bila apa kejadian alam pun dia takkan rasa kehebatan Tuhan. Kerana alam ni dari segi dalalahnya kepada kewujudan Tuhan, kekuasaan Tuhan, keesaan Tuhan adalah dalil secondary, dalil kedua. Al-Quran adalah dalil mubashir, dalil langsung, direct. Pasal Quran sifat Tuhan. Perkataan Tuhan. Ya, kita kagum dengan seseorang ialah pada pertama sekali kepetahan dia bercakap. Tidak, kita pergi mengundi, kita pangkah pakai rakyat apa semua. Kita sanggup mengundi orang yang kita tak tengok lagi hasil kerja dia macam mana, based on dia bercakap. Pasal bila dia bercakap itu dalil kepandaian dia sebenarnya. Walaupun manusia ni memanglah dia ada deception, dia boleh menipu. Tapi Tuhan tidak menipu. Tuhan cakap betul. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar cakap dari Tuhan? Tidak ada Tuhan yang paling benar sekali. Kemudian Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak memupuk rasa kagum kepada Al-Quran, apa lagi yang akan mendidik jiwa kita untuk rasa kagum dan hebat dengan Allah Azza wa Jalla, pencipta kita, Tuhan kita, penjaga kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan, hidayah dan bimbingan taufiknya kepada kita. Kita cukup sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.